Ya, Alhamdulillah kita pada ketika ini mengikuti segmen Muziumku Warisanku dengan tajuknya Pengurusan Koleksi Periuk Tradisi, dan bersama dengan kita pada pagi ini iaitu bersama dengan Yang Mulia Puan Nora binti Haji Abdul Kadir, merupakan pegawai penyelidik kanan. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa khabar pada pagi ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Itu yang kita harapkan juga ya. Jadi satu topik yang menarik ni dalam segmen Muziumku Warisanku. Ini kali ini kita akan berbincang dan mungkin ingin mengetahui lebih lanjut lagi berkenaan dengan pengurusan koleksi periuk tradisi. Jadi mungkin Puan boleh menerangkan apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan tajuk ini, Puan. Silakan. Okey. Lebih dahulu terima kasih kerana menjemput Jabatan Muzium untuk memberikan lagi fungsi dan tanggungjawab Jabatan Muzium ini bagi untuk memelihara dan melindungi bahan warisan negara kita ni. Okey. Periuk tradisi ini kalau di dalam koleksi Jabatan Muzium kategori periuk tradisi ini ianya adalah periuk, ada jual lanjang dan juga ada jual paspan. Oh, apa yang maksudnya tu, Puan? So ia berbezanya dari segi ia punya bentuknya saja. Okey. Jadi sebagai sebuah institusi yang pelindung warisan budaya ni, Jabatan Muzium bergiat dalam mengumpul koleksi bahan budaya ini untuk mengumpulnya dari segi pelbagai saiz, bentuk dan ukuran tu. Dan koleksi-koleksi ini merupakan warisan turun-temurun yang ada di dalam simpanan Jabatan Muzium adalah yang secara turun-temurun yang pernah dihasilkan dan digunakan oleh etnik tempatan kita inilah, di masa silam. Yang periuk tradisi ini digunakan di masa silam, dan sekarang ini ada sudah periuk automatic current So periuk tradisi ini dia diperbuat daripada tembaga yang termasuk dalam kategori periuk tradisi inilah. Salah satu kepentingannya dalam fungsinya periuk ini, periuk, lanjang dan paspan ini adalah untuk memasak nasi pada zaman dulu. Dan adalah sekarang ini juga digunakan oleh orang-orang yang tertentu sajalah yang berminat dalam yang suka memasak nasi itu dalam periuk tembaga ni. Dan dulu-dulu juga periuk ini digunakan untuk memasak ubat-ubatan tradisional macam akar-akar kayu, macam kata orang macam air masak-masakan. Fungsinya juga tu. Dan juga pelbagai jenis masakan-masakan yang lain, terutama macam kalau sekiranya ada majlis kenduri, kahwin, betul kan? Dan memerlukan periuk yang berukuran besar. So di Jabatan Muzium ada menyimpan dalam koleksi ada sebesar lebarnya ada 60 cm lah. Ia punya kelebaran itu. So dia di sana macam boleh memasak nasi macam kira-kira dalam 4-5 karung baras lah masanya. Apa ni? Ya, Alhamdulillah. Jadi itulah ya yang telah pun dikongsikan tadi berkenaan dengan koleksi yang dimaksudkan tadi periuk tadi, lanjang dan paspan. Jadi mungkin kita dapat melihat ataupun menyaksikan bagaimana bentuk fizikal periuk tradisi yang dimaksudkan tadi. Mungkin Puan sendiri dapat menerangkan yang akan kita paparkan ni sebentar lagi ya. Jadi ini yang kita maksudkan. Mungkin Puan dapat mengongsikan apa gambar tersebut. Di sini ada dikongsikan jenis-jenis periuk, lanjang dan paspan. Tapi dari segi setiap etnik mempunyai panggilan nama terhadap periuk paspan ini mengikut diorang punya nama masing-masing yang diorang miliki. Mungkin ini hasil penelitian ataupun penyelidikan dari Jabatan Muzium. So mana periuk yang ia punya ciri-ciri, ia punya dasar itu di bawahnya tu ia berbentuk bulat. Itu dipanggil periuk dan ia mempunyai leher yang bahagian atas itu.
Dan kalau ia dipanggil lanjang, ia berbentuk silinder dan ia punya dasar itu merata. Dan yang mana satu tu Puan? Yang lanjang tadi? Yang di bawah. Ya, lanjang yang di bawah. Yang di bawah, yang di bawah sekali. Okay. Yang itu paspan, paspan ini kalau kan dilihat ia seperti periuk juga. Ia punya dasar itu membulat, tapi ia tidak mempunyai leher. Oh, yang gambar yang di tengah itu maksudnya ni Puan. Okey. Jadi itu dimasukkannya paspan So Jabatan Museum pada masa ini sudah mengumpul dalam 300 biji periuk tradisi inilah sejak tahun 1964 lagi sudah mengumpul dan melindungi itulah periuk bahan-bahan budaya ni. Jadi ini bermakna ke semua periuk-periuk ini adalah dimiliki oleh orang tempatan Ketannya sendiri ataupun ia sejarah-sejarah yang dijumpai tertanam di tanah atau sebagainya. Kebanyakan dalam koleksi yang tembaga ni, koleksi periuk tembaga ni yang diguna pakai oleh masyarakat etnik kita ni di Brunei ni, dan ia digunakan sendiri oleh mereka dan dibuat kajian lanjut, pihak Jabatan Museum lah tu buat kajian lanjut, dan setelah tu macam kalau diperoleh lah daripada masyarakat itu. Dan ada juga yang periuk yang dijumpai dari tapak-tapak ekologi, tapi itu kebanyakannya adalah yang diperbuat daripada tembikar. Baik, ingin juga mengetahui ni Puan, kalau dilihat di negara Brunei Darussalam sendiri sahaja, lain puak, lain budaya mereka, lain juga ada pembuatan barangan-barangan mereka. Jadi indah mustahil juga periuk tradisi ini juga ada perbezaannya. Jadi adakah contoh saja puak-puak sedemikian dan juga sedemikian mempunyai perbezaannya, seperti tadi bentuk lanjang ini, adakah hanya setengah puak saja menggunakan ataupun kesemua juga yang menggunakannya? Okey. So kalau dari segi pembuatannya ni, seperti yang mana yang sudah dimaklumkan, yang di negara Brunei Darussalam ini ada sebuah kampung penghasilan bahan tembaga, barang-barang tembaga. Jadi macam kalau dulu dari segi kajian lah, kampung Pemeriuk namanya, tapi setelah itu dikenali dengan kampung Pandai Besi. Dan kampung-kampung ini ia pakar dalam menghasilkan periuk tembaga ni. Dan ada juga dicatatkan mengikut kajian kampung Ujung Bukit. Kampung Ujung Bukit yang sekarang ini di kawasan Taman Jubilee, di kawasan di daerah Brunei Muarajah lah ya. Kampung Air. Baik, cukup menarik juga. Ingin saya bertanya lagi Puan berkaitan dengan periuk-periuk ini. Jadi adakah periuk-periuk ini hanya dihasilkan di daerah Brunei Muara sahaja ataupun di daerah lain juga ada menghasilkan ataupun akan membeli juga daripada kampung Pandai Besi dan juga ataupun kampung Pemeriuk berkenaan? Ya. Kalau diikutkan dari segi sejarahnya tu kan memang pembuat pandai besi, pembuat tembaga ni kan, petukang tembaga namanya. Sejarahnya adalah di Kampung Air itu sendiri. Jadi memang orang Melayu Brunei yang memiliki kepakaran dalam membuat barang-barang tembaga, barang-barang periuk paspan lanjangan ni. Dan disebabkan oleh macam diorang ada ke kampung-kampung, mengalu ke daerah-daerah lain. Jadi untuk bertukar perdagangan atau dengan kampung-kampungan, pedalaman So dalam koleksi museum ada juga terdapat dari daerah Temburong, Belait dan Tutong juga. Periuk terawal yang telah dicatatkan di museum sendiri mungkin dapat dikongsikan Puan. Periuk terawal. Ya. Kalau dari segi itu dalam tahun berapa tu? Kita ni dari segi kajian lah, ada setelah berusia macam 100 tahun ada juga, 200 tahun ada juga lah tu. Dari segi penyelidikan. Tapi kalau nyata
di badan periuk itu sendiri ada dinyatakan lorekan motifnya tu ada menyatakan tarikh pembuatannya tu je lah. Tarikh Masihinya macam 1333 macam tu. Ya, alhamdulillah. Jadi di sini ada nampaknya ada buku ni yang dibawa serta ni juga, Puan. Mungkin dapat dikongsikan ni apa bukunya ni. Jabatan Museum sudah menghasilkan secara katalog lah tu koleksi-koleksi apa ni yang koleksi periuk Paspahan dan Lanjangan ni dalam sebuah buku warisan budaya periuk tradisi namanya. So ada berjual di Jabatan Museum. So kalau para penyelidik orang awam masyarakat yang ingin mengetahui mengenai dengan periuk tradisi ni kajian-kajian di dalamnya mengenai dengan ia punya motif, ia punya fungsinya, kepentingannya dalam masyarakat ada di dalam buku berkenaan. Baik, mungkin di kesempatan ini kami kongsikan juga kepada Auda ya sedikit pengungsian berkaitan dengan gambar-gambar yang telah pun diselitkan bersama dibawa untuk pagi ini berkaitan dengan pertukangan tembaga yang bertempat di Muzium Teknologi Melayu. Jadi sebentar lagi mungkin dapat juga dijelaskan daripada pihak Puan sendiri berkenaan dengan ini, Puan. Jadi ini antara gambaran lah ya di kampung Pandai Besi ujung bukit apa tuan? Ya, ada kampung ujung bukit. Ia punya diorama yang ada di Muzium Teknologi Melayu. Kami ada mempamerkan pertukangan tembaga, macam mana tembaga-tembaga tu dihasilkan lah. Dan ini adalah periuk yang dihasilkan ini ada ia punya lakarnya. Sebab kan ia panas dari api. So jadinya untuk tu ia disimpan arah lakarnya itulah. Lakarnya ni ada diperbuat daripada tembaga jua, ada juga daripada anyaman rotan apa tu. Lakar ni macam lapik lah. Lapiknya lah. Seperti kita saksikan yang ada bertempat di sana. Itu dilirikan atau dicabut ya. Jadi dan kalau di sebelah kanan tu diperbuat daripada kreativiti ni orang dulu ni idenya tu kreatif lah. Macam ia boleh menghasilkan macam ia punya lakar tu sebagai ia punya lapik pada untuk periuk. Dan juga Puan kalau mungkin dapat dikongsikan saiz bagi lakar periuk ataupun gambaran pada ketika ini, adakah ia besar ataupun hanya sebesar tapak tangan kita ni saja ni? Macam mana besarnya tu? Yang diperlihatkan ni ia ikut ukuran periuk itu sendiri. So ada yang bersaiz kecil, sederhana, ada juga yang besar. Jadi ada juga yang kecil untuk memasak nasi je tu. Si pembuat akan menghasilkan lakar ni mengikut periuk yang dihasilkannya itulah. Baik sekaligus lah ya kalau diikutkan ya, sama-sama membuat periuk berkenaan dihasilkan juga lakar tersebut. Baik, untuk seterusnya lagi Puan mungkin dapat dijelaskan berkaitan dengan gambar ini, periuk yang bertarikh 1964. Ya, betul. So ini jenis-jenis periuk yang diperlihatkan. Mungkin dapat dikongsikan berkaitan sejarahnya ya. Adalah salah satu periuk yang dimiliki dan diperolehi tahun 1964 yang seawal-awal Jabatan Museum ditubuhkan. Ya, alhamdulillah. Jadi untuk seterusnya, gambar seterusnya ini memperlihatkan saja jenis-jenis periuk dengan dia punya motif dan ini sekarang ini kalau dilihat ia budai saja. Budaya tu maksudnya kosong, tidak ada motif apa. Dan kebanyakan koleksi-koleksi di Jabatan Museum ini yang dihasilkan oleh buatan tempatan sendiri, Brunei sendiri, kebanyakannya budai. Budaya itu kosong. Baik, kalau periuk yang satu ini ada kaligrafi Islam dan di awal tadi juga ada gambaran tulisan-tulisan kaligrafi. Mungkin dapat dijelaskan kebiasaannya apa saja yang diukir di sana ataupun di dalam periuk berkenaan? Hiasan yang menghiasi periuk-periuk ini kebanyakannya ada kaligrafi Islam. Kaligrafi Islam itu
kebanyakannya menunjukkan tarikh tahun ia dihasilkan lah tu. Dan ada juga ia menyatakan di sana nama siapa orang yang menempah periuk berkenaan, ada dinyatakan namanya. Dan juga ada ungkapan nasihat apa juga dalam bentuk tulisan Jawi lah. Dan samping itu ada flora, fauna, buah juga ada mengambil peranan untuk motif pada periokan ini. Dan di sini ada logo ya, bintang. Kaligrafi Islam ya pada tahun 1333. Jadi itulah sebenarnya ada pembentukannya yang mempunyai keunikannya sendiri. Kalau ini lanjang tadi ya? Lanjang. Inilah bentuk-bentuk lanjang. Dan lanjang ini kebanyakannya berukuran besar. Kalau kita melihat daripada ukiran itu nama kan? Nama. Nama. Pemilik. Nama yang sekarang ni pemilik periuk tersebut. Ini pemilik periuk. Pengiran Buntar bin Pengiran Bungsu. Batu Marang dinyatakan di sana. Ya, baik, itulah ya antara gambarannya dan juga ini. Selamat pakai ya. Selamat pakai. Selamat pagi. Selamat pakai ini anulah rumlah biasa digunakan, lazim digunakan dalam kaligrafi Islam yang ada pada bahan-bahan budaya. Selamat pakai. Dan ini bentuk lanjang ya. Pada gambar ini setinggi 22.5 cm dan juga 11.9 cm lebar ya. Kebiasaannya untuk memasak nasi dan memasak nasi, ubat, masak pelbagai masakan lainnya, macam kalau ada keramaian boleh ayam, ikan, sayuran pun digunakan. Ya, kalau ini paspan. Paspan kalau dilihat di sana agak unik juga. Pada telinganya tu ada kuncinya. Berkunci. Mengapa tu Puan? Mungkin ada sebab tertentu barangkali. Mungkin ataupun sekadar hiasan. Hiasan juga, dan ada fungsinya supaya kalau ditutup ia punya tudung itu indahkan tertumpah indahkan terbuka lah. Baik, inilah antara contoh-contoh ya gambar yang dikongsikan kesempatan Puan ya kami kongsikan, dan juga mungkin lebih lanjut dapat Puan menjelaskan mengenai tajuk kita pada hari ini Puan. Lanjutnya silakan. So, periuk, lanjang dan paspanan ni mempunyai bukan saja motif flora, kadang-kadang keunikannya tu ada pada tudungnya dan juga motif-motifnya kebanyakannya pada badan periuk itulah. Dan dalam koleksi Jabatan Museum sebagai pendaftar ataupun pemeliharaan bahan harusnya mengetahuilah ciri-ciri bahan-bahan ini diperbuat untuk kita ni, kami sebagai penjaga warisan budaya ini dapat tahu macam mana untuk cara penyimpanan yang terbaik terhadap bahan-bahan budaya ni, termasuklah periuk tradisi ni, dan macam mana nanti tindakan lanjut yang akan diambil oleh pihak bahagian pemeliharaan dalam memelihara bahan-bahan tembaga ni lah. Ya, jadi kalau biasanya apa tu Puan, adakah ianya dijumpai penemuan periuk ini ataupun diwarisi ataupun diserahkan daripada pewaris ni kepada kebanyakan ada yang menyumbangkan ke Jabatan Museum, dihadiahkan untuk simpanan dan rujukan orang masyarakat yang akan datang, generasi datang. Dan ia ada juga diperolehi secara pembelian melalui Jawatankuasa Perolehan, yang mana orang ramai akan menawarkan bahan-bahan ini ke Jabatan Museum. Dan ada satu badan iaitu Jawatankuasa Perolehan akan menilai kepentingannya sebagai koleksi museum itu. Ya, alhamdulillah. Jadi itu dia ya. Kalau habis kita ingin lebih tahu lagi, habis kita boleh mendapatkan kalian daripada bukuan ni sebagai rujukan warisan budaya periuk tradisi. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Puan Nora binti Haji Abdul Kadir, merupakan pegawai penyelidik kanan telah pun memberikan
penerangan dan juga penjelasan berkenaan dengan segmen Muzium Kewarisanku, pengurusan koleksi periuk tradisi. Jadi kita ucapkan terima kasih sekali lagi. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi ya Puan. InsyaAllah. Alhamdulillah. Jadi kita ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi